Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali. Kita sembang-sembang sekejap sementara ada masa. Sembang ekonomi pada malam ni. Okey. Terima kasih kita ada masa sedikit ni. Jadi saya bolehlah buat live pada malam ni untuk kita sembang-sembang sedikit lah mengenai perkembangan-perkembangan masa, isu-isu ekonomi semasa. Okey guys. Tadi saya ada buat satu video tentang ASB guys Uh, Video tu actually saya tujukan khas kepada mereka yang selalu sangat bertanya soalan tu lah, bang macam mana bang, OPR naik, dividen naik ke tak kan. Saya jawablah soalan tu dalam satu video guys sebab terlalu ramai orang yang tanya saya soalan yang sama. Alif Hafiz, Waalaikumsalam. Terima kasih masuk. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya jawablah soalan tu. Okey. Soalan tu berkenaan satu perkara yang orang cakap tu apa? Selalu dipertanyakan lah tentang dividen ASB. Saya buat satu chart, satu carta dividen ASB selama 10 tahun. Saya bandingkan dengan OPR, pergerakan OPR selama 10 tahun. Dan daripada situ kita tengok dia punya relationship lah. Saya tak buat satu analisis yang complicated lah, macam run correlation test pun saya tak run lah. Tapi it's just a simple diagram je. Dekat situ kita dah boleh tengok relationship dia bahawa perubahan di dalam OPR ni dia tidak akan mempengaruhi perubahan di dalam dividen ASB. Itu adalah first time tengok orang klip kat janggut. Yelah, ada janggut panjang ni, gunakanlah kan. Kita mesti gunakan apa yang ada guys Right. Jadi itu adalah antara perkara lah yang saya ni. Lepas tu saya ada release satu lagi video pada hari ni tentang teori permintaan. Salam bang, buku dah sampai, belum start baca lagi. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam Muhammad Farid. Terima kasih buku dah sampai. Okey, tak apa, nanti ada masa boleh baca. Buku tu sebenarnya buku nostalgik lah buat saya kan. Dia cerita tentang saya punya sejarah buat bisnes daripada rumah pada masa tu. Yang masa tu saya mulakan secara perlahan-lahan lah. Saya sebenarnya bila saya tak buat buku tu, ramai orang tanya, bang ceritakanlah bang. Jadi saya buatlah dalam satu buku kan guys Jadi tapi saya minta maaf lah jika ada sebarang kekurangan dalam buku tu. Saya minta maaf guys kalau ada kekurangan kan. Tapi sebarang ketidaksempurnaan tu saya akan perbaiki dari semasa ke semasa lah. Maaf jika ada kekurangan. Okey guys tapi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada yang dah beli buku tu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support saya. Okey guys terima kasih. Mic to style yelah, ada janggut panjang ni, kita kena gunakan kan. Kita kena gunakan. Jadi taklah sangkut-sangkut kat sini selebih kan guys sangkut sekali kat janggut. Salam, kenapa masa sekolah tak ada TT ni? Time sekolah ambil ekonomi tapi tak boleh masuk otak. Waalaikumsalam Ana. Okey, itulah TikTok ni dia benda baru kan. Saya pun sebenarnya guys, saya bila saya dah keluar daripada bidang ekonomi, dulu saya bekerja dalam bidang ekonomi kan. Saya dah keluar dah, saya dah berhenti kerja daripada bidang ekonomi. Saya buat bisnes sendiri. Baru saya ada kesempatan buat TikTok ni. Kalau saya masih bekerja, memang saya tak saya tak ada kesempatan lah buat TikTok kan. Jadi saya dekat TikTok ni saya ceritakan lah tentang pengalaman-pengalaman saya yang lalu lah. Bang umur 43 ke tak? Salah. Cuba teka lagi. Kenapa baju akan tetapi tak ada saiz triple XL? Akan ada guys. Baju triple XL tu saya dah order. Nanti saya akan masukkan. Akan ada insyaAllah. Okay. Saya ada masukkan dua lagi saiz lah. Iaitu double XL dengan triple XL. Nanti kalau dah ada, nanti saya announce Terima kasih. Umur abang 25 tahun. Tak ada lah guys. Saya dah 4 series lah.
Okey, terima kasih. Akan tetapi, yes. Okey guys, tadi saya apa ni, saya cuma sempat hari ni saya sempat buat 2 video je lah. Okey. Bang, sikit pandangan sistem cashless baru jadi trend. Lagi-lagi diterima di kawasan China. Cashless, maksudnya bayar tanpa tunai ke macam mana? Ah, Sebenarnya sistem cashless ni bagus guys. Cuma dia punya masalah dia kadang-kadang dia punya penggunaan tu mungkin dekat kawasan-kawasan bandar je. Luar bandar tak begitu apa ni, masih belum dapat penetrate lagi lah. Lagi satu bergantung juga dengan talian internet kita. Kalau internet kita lembab memang tak boleh lah guys. Jadi sebenarnya cashless ni bagus lah. Okay. Right. 48 salah. 48 salah. 25 tu lagi salah. Okey. Okey guys, terima kasih siapa yang dah membeli. Bang, boleh bagi idea tak macam mana nak buat duit tahun 2023? Nak buat duit guys, macam-macam boleh buat duit guys. Tapi cara saya berniaga lah guys. Saya berniaga. Dulu sebenarnya saya nak ceritakan sikit lah tentang pengalaman saya berniaga lah. Saya sebenarnya kalau tengok saya memang bukan orang berniaga guys. Sebenarnya tak kan. Saya pun orang biasa-biasa je, bukan saya daripada kecil, daripada dulu-dulu saya muda-muda saya minat berniaga tak guys. Tapi saya explore lah bidang perniagaan ni kan. Saya explore bidang perniagaan dan kemudian saya cuba untuk buat branding dan juga menjual kan. Jadi guys, pada saya lah, saya tak tahu pada cara orang lain lah, tapi pada saya untuk menambahkan pendapatan ni, try explore berniaga lah. Sebab zaman sekarang ni guys, banyak macam-macam guys. Korang boleh mula berniaga, boleh dekat TikTok, boleh jual affiliate semua kan. Dan tapi untuk korang mula menjual tu, korang jangan tengok dari segi untung dulu tau. Ni nasihat saya lah. Kadang-kadang orang terlalu fikir pasal keuntungan. Orang cakap, benda ni apa ni untung tak banyak, malah lah jual. Sebenarnya bukan tu guys. Sebenarnya kita train diri kita untuk buat marketing dan menjual dulu. Okay. Itu training bagi kita lah. Kalau kita tak train diri kita, sampai bila-bila pun kita tak ada keyakinan. Kan? Kita kena macam mana pun, kita kena start somewhere. Tapi kalau kata you dah biasa nanti okey lah. Kan? Tapi you have to start somewhere lah. Okay. 40 tahun salah, 38 tahun salah. Bang, explain sikit kenapa Tuan Mahathir tak jadi buat RM ke Dina Emas. Okey. Ni soalan yang popular. Okey guys, saya nak cerita sikit tentang Dina Emas lah. Dan Dina Emas ataupun menambat duit melalui dengan emas. Okey guys Saya nak cerita sikit lah Okey. LHDian buang staff kontrak. Oh, dia buang staff kontrak ya? Saya tak pasti guys. Dia ada buang staff kontrak. Saya tak alert dengan berita tu guys. Akan tetapi salam dari Melaka. Okey, salam. Terima kasih ayam tempayan serkam. Okey guys, sebenarnya guys kalau kita nak cerita tentang duit, menambat duit kita dengan emas lah, ataupun kita sekarang menggunakan duit emas sebagai duit, saya rasa tak pernah. Tapi kalau kita dunia ni pernah menyaksikan sejarah di mana dia ada currency, dia ada mata wang, tapi dia tambat duit tu dengan mata wang. Pernah. Sebenarnya guys, menambat duit ataupun menyandarkan duit dengan emas ni dah berlaku lama guys. Sejak tahun 1870-an kalau tak salah saya, 1870-an dah ada dia dah start tambat currency dengan emas. Kemudian pada menjelang 1900, tahun 1900 kebanyakan negara-negara dekat dunia ni mula menambat duit diorang dengan emas. Okey, termasuklah Britain, US semua kan. Tapi sistem gold ini kita namakan sebagai sistem gold standard iaitu diorang mula mengikat duit diorang dengan emas. Okey. Tapi sistem gold standard ni akhirnya gagal pada tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an dia gagal. Kenapa dia gagal? Sebab kebanyakan negara-negara yang masuk ke dalam gold standard ni pada masa tu mendapati bahawa ada satu kelemahan iaitu apabila diorang nak meningkatkan aktiviti ekonomi diorang tapi rizab emas tu tak naik. Itu dia. Itu masalah dia. Sebab apa dia nak tambah duit dalam ekonomi, emas kena naik, tapi dia tambah duit dalam ekonomi, emas tak boleh nak catch up
nak catch up dengan kuantiti duit tu. Itu masalah dia. Jadi kebanyakan negara keluar daripada sistem gold standard ni pada tahun 1930-an. Tapi pada tahun 1940-an pula, ada lagi satu sistem yang hampir sama kepada sistem gold standard, iaitu kita panggil sebagai The Bretton Woods. The Bretton Woods ni, dia punya ketua segala bapa ketua dia adalah Amerika Syarikat. Kenapa Amerika Syarikat menjadi ketua pada masa tu? Sebab dekat dunia ni, Amerika Syarikat memegang emas yang paling tinggi sekali. Okay? Dia adalah pemegang reserve emas paling tinggi sekali. Jadi pada 1940-an tu, diwujudkan satu Bretton Woods system. Yang mana kepala dia adalah Amerika Syarikat dan juga diwakili oleh beberapa negara-negara maju. Tapi Bretton Woods system ni bermaksud US dollar tu diikat dengan emas. US dollar diikat dengan emas. Jadi negara-negara lain yang masuk ke dalam Bretton Woods system tu, dia orang ikat duit dia dengan US dollar. Maksudnya macam ni tau. Kalau dia orang nak redeem gold, dia orang kena tukar dulu kepada US dollar. Dapat US dollar tu baru dia orang boleh redeem gold. Macam tu. Itu adalah Bretton Woods system. Dia hampir sama kepada gold standard tapi dia lain sikit. Okay? Tapi gold standard ni pun gagal pada tahun 1970-an. Kenapa gagal? Sebab pada tahun 1970-an tu berlaku satu keadaan inflasi yang teruk dekat Amerika Syarikat. Dia bukan keadaan inflasi ni bukan disebabkan oleh gold, tetapi disebabkan oleh balance of payment. Okay? Balance of payment, keadaan negara Amerika Syarikat pada masa tu yang teruk. Maksudnya balance of payment deficit ni, Amerika Syarikat membeli daripada negara-negara luar lebih banyak daripada diorang menjual. Jadi duit diorang ni mengalir dengan banyak sekali pada masa tu. Yang menyebabkan duit nilai US tu jatuh dan juga harga barang import menjadi mahal. Bila harga barang import menjadi mahal, inflasi dekat US pada masa tu naik tinggi. Okay? Inflasi naik tinggi. US mengalami satu keadaan inflasi yang sangat teruk pada masa tu. Jadi diorang keluar daripada sistem Bretton Woods ni, kemudian dia tidak lagi mengikat duit diorang dengan emas, dan kemudian dia naikkan diorang punya interest rate. Jadi sejak itulah tidak ada lagi negara-negara dekat dunia ni yang ikat duit dia dengan emas. Okay? Soalnya sekarang ni, boleh tak Malaysia melaksanakan sistem macam ni, iaitu contoh, kita ada ringgit Malaysia, kita nak ikat ringgit Malaysia tu dengan emas. Boleh tak? Boleh jika kita ada reserve emas yang besar. Kalau kita nak buat macam tu, kita kena ada reserve emas yang besar. Malaysia cuma ada reserve emas sebanyak 38 tan sahaja, guys. Tak banyak. Okay? Jadi kita tak boleh nak melaksanakan sistem macam tu. Untuk kita laksanakan sistem macam tu, kita kena ada reserve emas yang besar. Jadi sistem mengikat emas ni masih tidak boleh dapat dilaksanakan lah. Itulah antara sebabnya lah kenapa. Kalau tak, kita dah laksanakan lah benda ni. Tapi dia ada beberapa halangan. Okay? Sakit mata pula. Aku yang pakai, korang tak payah sakit. Okay? Ni okey je, tak sakit. Besar tu banyak mana? Besar reserve gold. Besar reserve gold ni dia 38 tan. Jadi kita pakai sistem apa tuan? Kita tak pakai sistem apa, duit kita adalah tidak bersandarkan apa-apa kecuali keyakinan kita. Maksudnya kita yakin duit kita, contohnya ringgit sekarang korang kalau apa-apa berlaku dekat ringgit, korang tak boleh nak tukarkan ringgit tu pada gold. Korang faham tak? Jadi ringgit tu tak ada disandarkan oleh apa-apa nilai. Ringgit ataupun kebanyakan currency, saya rasa semua currency dekat dunia ni sekarang ni, dia bersandarkan satu benda guys, iaitu keyakinan. Maksudnya kita yakin duit kita tu ada nilai. Kita yakin duit kita tu ada nilai tau. Tapi dia tidak disandarkan ataupun tidak di backing oleh apa-apa nilai sebenarnya. Dia cuma di backing oleh keyakinan diri kita. Maksudnya kita yakin benda tu ada nilai. Okay? Itulah dia. Alright? Korang jangan terperanjat pula. Nak tahu, bila tahu ringgit ni tak ada disandarkan oleh apa-apa nilai. Dia memang betul guys. Dia tidak ada apa disandarkan oleh apa nilai. Dia adalah berdasarkan keyakinan kita. Oleh itu, kita punya central bank tu,
dia berperanan untuk menjaga keyakinan orang ramai. Okey, supaya kita tidak berlaku hyperinflasi. Sebab itulah kena naikkan OPR sekali-sekala. Okey. Bitcoin macam mana bang? Okey, Bitcoin ni dia pada saya dia masih dia adalah satu orang cakap tu pelaburan yang berisiko tinggi lah. Itu pada saya lah, kalau ditanya saya lah. Dia adalah pelaburan yang berisiko tinggi. Tapi untuk Bitcoin dijadikan sebuah mata wang ni, pada saya tak nampak lagi guys. Saya minta maaf lah saya cakap saya tak nampak yang Bitcoin tu boleh digunakan untuk sebagai sebuah mata wang harian kita. Saya tak nampak benda tu. Kenapa? Sebab dia punya value ataupun nilai dia sangat volatile. Jika sesebuah mata wang tu nilai dia sangat volatile, sangat turun naik dengan begitu kuat sekali guys, dia tak stabil, kita tak boleh gunakan untuk pertukaran harian kita. Tak boleh kan guys, tak boleh. Sebab kadang-kadang nanti harga dia tiba-tiba melambung pergi 150, lepas tu pergi 200, pergi kepada 180. Macam mana kita nak buat urusan niaga seharian guys? Tak boleh, okey? Jadi kalau kecuali jika Bitcoin ni dia punya nilai dia stable. Itu insya-Allah boleh lah. Itu insya-Allah boleh. Tapi kalau buat masa sekarang ni, saya tak nampak macam mana Bitcoin ni boleh digunakan sebagai mata wang harian kita, sebab nilai dia yang tak stabil. Untuk sesebuah mata wang tu dijadikan mata wang kegunaan harian, nilai dia kena stabil dulu. Stabil, okey? Bitcoin mencanak bila US melemah ke bang? Okey, Bitcoin mencanak bila US melemah. Sekarang ni guys, kenapa Bitcoin sekarang ni tak tinggi guys harga dia? Sebab US punya Federal Reserve sekarang ni tengah menaikkan, interest rate dekat US berada dekat paras yang tinggi. Okey? Interest rate dekat US berada dekat paras yang tinggi. Jadi pada saya hubungan antara Bitcoin dengan US dollar ni sebenarnya kalau kita tengok dia adalah inverse relationship. Okey. Kalau US dollar jatuh, Bitcoin akan naiklah macam tu. Dia punya hubungan tu adalah inverse. Yang saya nampak setakat tu macam ni lah. Okey, tapi saya kena tengok dan mungkin kena buat data, kena run satu data, baru saya nampak betul-betul. Tapi apa yang saya nampak setakat ni, dia punya relationship tu, hubungan tu dia inverse. Sebab tu sekarang ni guys, kalau korang tengok market kripto sekarang ni tak naik. Kenapa tak naik guys? Kenapa market kripto tak naik? Siapa boleh jawab soalan ni? Kenapa market cryptocurrency sekarang ni tak naik? Dia tak bull. Dia tak bull lah, kita panggil tak bull. Kenapa sekarang ni dia tengah bearish? Kenapa sebenarnya? Korang tahu tak? Tak terfikir sangkut kat situ. Korang tahu tak kenapa market Bitcoin sekarang ni dia tak naik? Kenapa? Sebab interest rate US tinggi, betul. Syazwan Akmal. Ini adalah fundamental guys. Korang kena faham benda ni. Korang sebagai investor korang kena faham. Sebab US punya interest rate tengah tinggi. US punya interest rate tinggi. Selagi US punya interest rate tinggi, Bitcoin tak boleh pergi guys. Bitcoin tak boleh pergi. Itu dia punya fundamental dia. Okay? Kenapa? Sebab duit investor ni, kalaulah dia ada dapat pulangan interest rate dekat sistem conventional banking dekat US tu, interest rate dia tinggi, baik dia keluarkan duit daripada Bitcoin tu, dia pergi masukkan dekat sistem conventional banking dekat US sana yang sekarang tengah offer interest rate tinggi guys. Indikator dia, korang kena tengok interest rate US ni, yelah kita suka ke, kita tak suka ke, US still the economic powerhouse of the world. Okay, kita kena terima benda tu kan. Kalau interest rate US berada dekat tahap yang tinggi, memang market cryptocurrency tak boleh naik. Okay, itu dia punya asas fundamental dia. Kecuali, saya tak tahulah, kecuali kalaulah Securities Exchange Commission SEC kalah kes dengan XRP, tu aku tak tahu. Okay, bila guys, bila keputusan dia, SEC lawan XRP, lawan Ripple, kan sekarang ni kan SEC Securities Exchange Commission tengah lawan Ripple kan dekat mahkamah kan. Aku tak tahu kecuali kalau ada kes-kes tertentu, contohnya macam Ripple menang lawan
Securities Exchange Commission, tiba-tiba case Ripple tu tak sudah-sudah. Yelah, tak sudah-sudah lah. Sekarang ni kalau korang nak gamble, korang gamble lah. Korang pegang lah Ripple XRP banyak-banyak kan. Tengok macam mana. Kan? Kalau menang, korang memang apa ni, naik roket lah. Kan? Tapi kalau Ripple kalah, korang faham lah. Kan? Jadi kalau kata berlaku satu keadaan yang luar biasa, contohnya mungkin Ripple menang lawan SEC, itu saya tak tahu. Saya tak tahulah, mungkin itu di luar kita punya apa ni expectation, okey? Tapi korang kena ingat juga guys, saya untuk Ripple menang ni sebenarnya pun bukan mudah guys, bukan mudah. Korang tahu kan sebelum ni kes SEC lawan satu cryptocurrency dia menang, kan? Jadi kalau korang perasan untuk SEC kalah ni agak susah sikit. Sebenarnya lah kalau tanya saya lah, walaupun ada banyak penyokong-penyokong cryptocurrency ni yang nak Ripple menang kan, tapi untuk Ripple mengalahkan SEC ni bukan senang guys, bukan senang. Okay. Boleh tak satu USD bersamaan 399? Okey guys, sekarang ni guys kalau korang perasan kita punya ringgit sekarang ni sedang mengukuh guys sedang mengukuh guys dengan US dollar. Korang perasan tak? Korang kena tengok benda ni guys. Ini benda-benda penting guys Kita punya US dollar, kita punya ringgit sekarang ni semakin mengukuh kepada US dollar. Ini satu petanda kalau tanya saya lah. Apa tanda ni? Tanda ni adalah investor confident dengan Malaysia punya market. Kalau tanya saya. Okey? Sebab dia punya asas dia simple je. Sebab kenapa kenapa ringgit semakin mengukuh? Sebab orang luar nak pegang ringgit. Dia nak pegang ringgit, dia beli ringgit. Sebab tu ringgit mengukuh. Kenapa dia beli ringgit? Sebab dia nak invest dekat Malaysian punya capital market. Kenapa dia nak invest? Sebab dia confident. Okay? Dia confident. Jadi kalau 3.99 tengoklah guys keadaannya macam mana. Saya tak boleh cakap mungkin terlalu awal lah. Okay? Kalau dah sahab 3.99 tu memang sangat bagus lah guys Ringgit kukuh disebabkan pembukaan China. Ya mungkin, tapi saya rasa the main factor adalah disebabkan oleh perkembangan politik dekat Malaysia. Guys, sebenarnya kalau korang nak tahu kita terima ke, kita boleh terima ke, kita tak terima. Sebenarnya political stability adalah satu orang cakap tu pemboleh ubah, okey? Adalah satu pemboleh ubah yang sangat penting untuk kestabilan ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Political stability is very important guys Sebab investor dia nak invest dalam Malaysia punya market, dia kena tengok political stability tu. Okey? Dia orang ada intelligence dia orang lah. Dulu saya pernah bekerja dalam industri dan economic sector. Dia ada dia akan upah, kalau korang nak tahu investor dekat luar ni sebelum dia invest dekat Malaysia, dia akan upah satu syarikat konsultan untuk buat kajian, tengok macam mana kalau dia invest dekat Malaysia ni ada untung ke tidak. Bila return of investment dia. Keadaan kestabilan politik ni adalah salah satu faktor untuk sama ada dia melabur ataupun tidak. Dia akan upah konsultan untuk kaji benda ni dulu guys. Dan political stability is one of the factor yang akan menentukan sama ada dia masuk ataupun tidak. Okay guys, kita kena terima benda ni. Kena tengok bajet bulan 2, kita tengok hala tuju ekonomi kita insyaAllah. Jadi kita tengoklah hala tuju ekonomi kita. Okay. Saya bukan apa guys, saya tak berminat sangat cakap pasal politik, tapi kadang-kadang kita kena cakap juga. Kan? Saya tak berminat cakap pasal politik, tapi kita kena mengaku juga guys politik ni adalah satu perkara yang orang cakap tu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita juga guys, sama ada kita suka ataupun tidak. Itulah dia guys Guys, tolong bantu saya tap screen sikit boleh tak guys? Baru 4.5k. Sedih guys, kan? Sedih macam tak ada semangat lah guys. Bantu saya tap screen, kasih naik 10k sikit guys. Bantu saya guys Saya tak jadi fokus mic gantung. Ada bajet terbaru ke? Ada, insyaAllah bulan 2 dia akan dibentang. Okay.
Depa melabur MST kena pulangan. Kalau tak ada pulangan tak masuk melabur, betul? Dia gana. Ya, saya gantung mic dekat janggut. Apa kesan Malaysia sekat ekspor minyak ke EU? Minyak sawit guys sebenarnya minyak sawit ni dah lama menjadi sebuah bahan kontroversi sebenarnya. Okey. Dan apa ni? Dia menerima lagi tekanan lah daripada Eropah, di mana Eropah sekarang ni membuat satu sekatan barulah, iaitu dia tidak mahu mengimport minyak sawit daripada negara-negara yang melakukan deforestation. Deforestation ni maksudnya dia tebang hutan, kemudian hutan tu dilapangkan digantikan dengan tanaman sawit. Okey, jadi negara-negara dekat Eropah ni pun buat satu peraturan baru macam itulah. Okey. Jadi Malaysia tak bersetujulah. Malaysia dan juga Indonesia ni, kita dan juga Indonesia, kita adalah antara pengeksport minyak sawit yang besar dekat dunia ni guys Jadi kita tidak bersetujulah dengan langkah EU tu, yang mana dia sedangkan dekat Indonesia dah menunjukkan bahawa indikator-indikator dekat Indonesia ni menunjukkan bahawa memang ada deforestation berlaku, tetapi benda tu semakin berkurang daripada setahun ke setahun. Okay? Jadi Malaysia dan Indonesia ni berpakatlah untuk stop terus. Dengan kata lain, merajuk lah kan, macam Rusia. Tapi benda tu belum confirm lagi kan, itu baru planning lah. Okay? Baru planning lah kan. Kalau Malaysia sekat betul-betul, dan nanti jadi macam Rusia pula guys. Adakah you hipokrit? Yalah, hipokrit. Adakah sekarang waktu baik nak lebur dekat FCPO bang? Okay guys, untuk pelaburan ni saya tak berani nak cakap you berlabur dekat mana-mana yang sesuai guys saya bukanlah penasihat kewangan, okay? Tapi you all sebelum you melabur dekat mana-mana tu, you buat kajian lah guys Bang, komen sikit pasal Sabah Sarawak nak menjadi wilayah sebab MS63, macam mana pemeriksaan ekonomi tu. Okay guys, sebenarnya guys, Sabah dan Sarawak ni memang dia wilayah, dia bukan negeri guys, dia wilayah. Pada asalnya di bawah perjanjian MS63, Sabah dan Sarawak ni dia adalah wilayah. Bila dia join Malaysia, dia adalah sebuah wilayah guys. Tapi dari wilayah ini of course lah, dia ada authority yang tertentu. Contohnya macam dia boleh menguruskan duit dia sendiri, dia boleh menguruskan hasil dia sendiri kan. Dia ada authority ataupun dia ada kebebasan lah untuk menguruskan. Wilayah ni guys, dia lebih tinggi daripada status negeri tu guys. Dia territory. Dia wilayah ni, dia punya ranking dia lebih tinggi daripada negeri. Okay? Dia tak sama dengan negeri guys, dia lebih tinggi. Sebab itulah sekarang ni kalau kita tengok, alhamdulillah lah sebenarnya bukan saya nak puji kerajaan sekarang, tak lah guys tapi perkembangan bagus, kita kena cakap bagus lah. Sebab nampak sekarang kerajaan yang ada sekarang ni, dia nak melaksanakan dan mengiktiraf balik negeri Sabah dan Sarawak ni sebagai sebuah wilayah. Okey? Jadi tapi walaupun dulu dia wilayah, tapi status wilayah ni semakin lama semakin hilang. Dia semakin hilang guys. Okey? Dia semakin hilang. Jadi entah saya tak ingat bila masa dia boleh jadi negeri. Jadi sekarang ni dia nak restore balik lah Sabah Sarawak ni menjadi sebuah wilayah. Sebenarnya kalau kita tengok, bagus juga guys. Sebab apa? Kalau korang tengok, hasil petroleum ni banyak daripada Borneo guys sebenarnya kan. Tapi jadi apa salahnya kita pulangkan balik hasil tu kepada diorang kan? Dan kita bagi diorang authority. Kalau kita tengok pun dekat Sabah dan Sarawak, banyak ketinggalan guys sebenarnya. Banyak, terlalu jauh ketinggalan. Jadi kita bagilah diorang ni authority sendiri untuk meningkatkan diorang punya aktiviti ekonomi. Kan bagus macam tu kan guys. Jadi tidaklah jurang tu terlalu besar. Okay? Saya pun ramai business partner saya dekat Sabah Sarawak guys ramai business partner saya dekat Sabah Sarawak. Jadi saya tahu keadaan dia orang ni macam mana sebenarnya. Okay? Jadi saya rasa benda ni sangat penting lah untuk restore balik status Sabah dan Sarawak ni daripada negeri, upgrade balik dia orang pergi wilayah. Okey, Kalimantan. Baguslah sebab Kalimantan ni dia Indonesia punya capital, dia akan bergerak ke Kalimantan guys Korang tahu tak?
Okay, Indonesia punya capital akan dirancang untuk berpindah ke Kalimantan. Okay, sebab Kalimantan ni sebenarnya dia masih ada banyak tanah kan, banyak luas kawasan. Jadi kalau kata Indonesia punya capital dia bergerak ke Kalimantan, maka pertumbuhan ekonomi dekat Kepulauan Borneo ni akan pesat guys. Kepesatan penduduk kan. Jadi dia akan menjana juga ekonomi Sabah dan Sarawak. Macam itulah. Sabah dan Sarawak perlu membangun sebab Indonesia pun nak pindah ke di sebelah sana. Betul, betul. Tapi saya yakin lah dengan pemindahan ibu kota Indonesia ni ke Sabah dan ke Kalimantan, jadi ia bolehlah menjana ekonomi kepada Sabah dan Sarawak. Baguslah guys Sebenarnya kalau kita tengok kita kesian sebenarnya. Sabah Sarawak ni banyak ketinggalan. Okey. Kadang-kadang kita tengok nak pergi sekolah pun masih naik sampan kan. Benda tu kesian guys Kemanalah hasil-hasil bumi diorang ni, contohnya macam petroleum, bagi baliklah dekat diorang kan. Right. Bukan dirancang dah confirm pun dah confirm lah. In Jakarta nak tenggelam. Ya, mengikut kajian katanya Jakarta nak tenggelam Penukaran Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak dia nak upgrade menjadi sebuah wilayah. Okey. Bang, OPR makin lama makin naik. Buat saya rasa nak terminate ASBF saya sebab rasa tak worth it. Kalau tak worth it, kau terminate je lah. Kan? Kalau tak worth it, you know what to do. Tapi jangan terminate sebab saya cakap. Okay? Terminate because you think it's not worth it. You have to make the decision lah. Okay? Ada orang cakap, sebab guys, saya tak boleh nak bagi pandangan pasal ASBF sebab saya tak buat guys. Serius saya tak buat. Okay? Jadi ada orang saya dengar orang kata still okay, dia kata bang. Ada orang kata dah tak boleh lah bang, tak berbaloi dia orang cakap kan. Jadi korang tengoklah kedudukan korang masing-masing kan. Tapi bagi saya ASB ni saya just invest je kat situ guys daripada wang lebihan. Saya tak buat loan. Jadi korang buat keputusan lah. Tengok macam mana. Kalau kata korang rasa dah tak berbaloi, then you know what to do lah. Tadi saya ada buat satu video guys tentang ASB. Siapa ada tengok video tu? Saya ada buat satu video tentang ASB, iaitu hubungan di antara OPR dan juga dividen ASB. Sebab saya tak tahu datang teori daripada mana yang mengatakan bahawa OPR naik, dividen ASB mesti naik. OPR naik, dividen ASB naik. Jadi guys, bukan apa guys. Salah satu tujuan saya buat TikTok ni adalah untuk memberikan korang knowledge guys. Memberikan korang kesedaran. Okay? Sebab sebenarnya kan guys, kesian juga saya tengok dalam masyarakat kita ni, kalau kita tengok kan, knowledge, ilmu tentang kewangan ni masih di tahap yang rendah guys Kesedaran kewangan ni masih di tahap rendah. Jadi saya bagi tahu korang benda yang sebenarnya. Okey? Bukan saya buat-buat guys Itu adalah bukan saya just bagi pandangan korang. Saya bagi korang pandangan berdasarkan data guys selama 10 tahun. Okey? Korang tengoklah dekat situ macam mana. Okey? Dekat situ saya dah tunjukkan korang yang sebenarnya OPR dengan dividen ni dia tak ada kaitan. Teori tu tak betul guys. Bukan maksud kalau OPR naik, dividen naik. Tak guys. Korang kena test benda ni dengan data. Bila ekonomi dunia dijangka pulih pada tahun 2023, keadaan ekonomi masih mencabar. 2024 mungkin road to recovery, mungkin 2025 guys. Itu pun kalau virus ni tak membiak. Nanti itu pun kalau tak ada varian baru guys saya rasa 2023 ni masih kita dalam keadaan mencabar kan. 2023, 2024 mungkin road to recovery lah. Tapi 2025 insyaAllah lah. Bang Muhammad Hanif, bang boleh terangkan tak maksud capital outflow jika interest rate tidak dinaikkan? Okey, senang je guys macam ni Maksud capital outflow ni ialah duit
korang kena faham satu benda ni guys duit, capital market duit di antara sebuah negara dan sebuah negara yang lain ni, dia boleh bergerak guys. Maksudnya duit daripada Malaysia, dia boleh bergerak ke Indonesia, dia boleh bergerak ke Thailand, dia boleh bergerak ke USA, dia boleh bergerak. Siapa yang gerakkan duit ni? Jawabnya adalah pelabur, investor daripada luar. Okay. Investor ni dia datang daripada mana? Biasanya daripada negara-negara maju lah kan. Dia orang banyak duit. Okay. Daripada China pun ada. Okay. Jadi dia orang akan masukkan duit ke negara kita untuk melabur. Okay. Dalam sistem kewangan kita. Dia orang melabur dalam sistem kewangan kita. Jadi tapi duit ni dia orang boleh keluarkan. Dia orang boleh gerakkan duit ni. Kemana dia orang nak letak duit ni? Dia orang letaklah dekat tempat yang paling memberikan pulangan yang tinggi buat dia orang. Okey. Jadi katakanlah kita bandingkan antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Dua negara ni guys Okey, katakanlah sekarang ni interest rate dekat kedua-dua negara ni sama. Jadi investor tak kisahlah aku nak invest dekat, aku nak letak duit aku dekat Malaysia boleh, dekat US pun boleh, tak ada masalah. Okey. Interest rate sama antara Malaysia dan juga US. Pulangan sama. Tapi US tiba-tiba dia naikkan interest rate dia. Sebagai pelabur, mestilah pelabur ni nak gerakkan duit dia daripada Malaysia pergi ke Amerika Syarikat. Sebab apa? Pulangan dekat Amerika Syarikat sekarang dah tinggi. Sebab interest rate tinggi. Kalau dia letak duit dia dekat Amerika Syarikat, dia lagi dapat pulangan. Jadi, bila dia gerakkan dia punya duit ni, keluar daripada Malaysia, masuk ke Amerika Syarikat, dia keluar, itu yang kita namakan sebagai capital outflow. Iaitu pengeluaran modal. Capital outflow. Bila capital outflow ni berlaku, dalam keadaan yang besar dan tidak terkawal, dia memberikan kesan kepada kita punya nilai mata wang. Okay? Bila capital outflow ni berlaku dalam satu keadaan yang besar dan tidak dibendung, nilai mata wang ringgit akan jatuh. Okay? Nilai mata wang ringgit akan jatuh. Jadi untuk mengatasi keadaan ni, bila US naikkan interest, kita terpaksa naikkan interest kita sebab kita tak nak duit tu keluar. Itu salah satu kegunaan interest rate ataupun OPR. Okay? Itu salah satulah kegunaan OPR. Bang, adakah interest rate bagi sebuah negara baik untuk negara? Contohnya macam Turki. Okay. Interest rate yang tinggi dalam sebuah negara ni tak semestinya baik. Interest rate yang baik adalah interest rate yang bergantung kepada keadaan ekonomi. Interest rate yang terlalu tinggi pun tak bagus guys. Betul tak? Interest rate tinggi, kita punya installment bulanan kita pun tinggi, tak bagus juga. Kalau interest rate terlalu rendah pun tak bagus juga. Nanti jadi macam Japan. Kan? Jadi interest rate kena balance, kena seimbang bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Okay? Dekat Turki sebenarnya interest rate dia tak tinggi. Dekat Turki interest rate dia rendah guys. Okay? Sebab tu itu salah satu faktor kenapa dia berlaku hyperinflasi. Bang, Robert Koch tak nak kongsi duit dia ke? Saya tak tahu, kena tanya dia. Kalau korang ada nombor telefon dia, biar ni meh sini biar aku call kan. Food security ada kaitan dengan ekonomi tak? Of course lah, ada kaitan. Bang, sekarang Argentina alami hyperinflasi ke? Ya. Dia orang mengalami hyperinflasi. Sekarang nanti saya ingat saya nak buat satu video lah pasal Argentina. Korang nak dengar tak video pasal Argentina? Apa kesan negara-negara Asia Tenggara ni disatukan dalam satu currency macam euro? Okey. Saya tak rasa dekat ASEAN ni kita akan bersetuju untuk mewujudkan satu currency. Saya tak rasa lah. Okey. Bila kita mewujudkan satu currency ni, guys, kita kena ada satu persefahaman yang kuat. Okey. Kita kena ada satu persefahaman yang kuat, persefahaman yang tinggi, kita punya cooperation tu kuat, tinggi. Kalau kita tak ada kesefahaman yang kuat di antara negara-negara ahli, kita tak boleh mewujudkan satu sistem mata wang yang satu, okey, dalam untuk teritori tu. Sebab ada banyak pengorbanan guys yang kita kena buat bila kita mewujudkan satu currency ni. Sebagai contoh,
Bila kita mewujudkan satu currency contohnya untuk ASEAN, kita dah tak ada lagi bank negara Malaysia, tak ada guys, tak ada. Tarak. Okey. Jadi kita dekat ASEAN ni terpaksa mewujudkan satu sahaja bank pusat. Okey. Sanggupkah kita untuk abandon bank negara Malaysia dan juga menerima satu bank pusat untuk satu ASEAN? Macam euro. Saya tak rasa kita bersedia untuk itulah. Okey. Lagi satu guys, bila kita nak mewujudkan satu currency untuk satu region ni, teritori ni, kita punya kadar terima kasih Ahmad Aki bagi segi kita punya pembangunan ekonomi ni kena seimbang. Maksudnya jurang antara ekonomi Malaysia dengan ekonomi Thailand dengan ekonomi Indonesia ni tak jauh guys. Dia tak jauh macam dekat Europe. Pembangunan ekonomi tu hampir sama. Mungkin boleh. Tapi saya tak rasa kita bersedialah untuk pergi ke arah satu mata wang. Itu pun pernah ditanya kepada Perdana Menteri kita, okey, masa dia dekat Indonesia. Perasan tak? Ada seorang ni masa dekat dialog ke apa, dia tanya dan Anwar Ibrahim kata tak mungkin. Okey. Saya tak rasa kita akan pergi ke satu mata wang yang samalah dekat ASEAN ni. Okey. Mungkin perjalanan tu kalau jadi pun saya rasa masih jauh, terlalu jauh. Okay, Bang, kenapa Britain keluar daripada Euro? Sebab Britain dia nak kekalkan kekuasaan dan juga autoriti dia sendirilah. Okey. Dekat Euro guys, dia tak ada, dia dekat negara-negara yang menjadi ahli kepada Eurozone. Okey. Dia ada dua tau, satu Eurozone. Euro ni adalah kumpulan besar guys. Eurozone adalah negara yang ada satu currency iaitu euro. Korang kena bezakan benda ni guys. Euro dengan Eurozone ni dia berbeza. Eurozone ni adalah kumpulan yang lebih kecil yang mana dia menggunakan satu currency. Dan juga iaitu euro lah. Dan juga dekat Eurozone ni dia cuma ada satu je bank pusat yang dinamakan European Central Bank ataupun ECB. Okey? ECB. Dia ada satu je central bank. Mungkin Britain tak nak. Britain nak mengekalkan dia punya bank pusat dia sendiri supaya dia boleh kawal pound sterling, dan mungkin dia tak nak pound sterling tu hilang ke apa ke. Sebab kita kena tahu juga orang Britain ni dia ada self esteem yang tinggi. Dia ada self esteem yang tinggi. Bang, kenapa ada orang kaitan fiat dengan riba, padahal fiat tak ada kaitan dengan riba kan? Fiat tak ada kaitan dengan riba. Riba dengan fiat tu saya rasa dua perkara yang berbeza tak? Kan? Riba tu adalah interest rate. Fiat tu adalah duit kertas yang tak disandarkan oleh apa-apa. Salam, boleh tak terangkan pasal ekonomi Thailand? Kenapa interest rate loan dia rendah? Bang, baca full report Global Economic Prospect dari World Bank. Okay guys, saya tak boleh live lama-lama lah. Saya ada urusan dekat atas. Saya ada perkara yang saya nak settlekan. Okay guys, sorry guys saya mungkin saya kena end live tak lama lagi guys Guys, okay, pasal riba tadi guys pasal interest rate. Interest rate, adakah interest rate riba? Interest rate ada riba guys. Kalau kita tengok daripada perspektif ekonomi Islam, interest rate memang riba. Tetapi itu adalah sistem konvensional yang digunakan sekarang ni. Mungkin dia akan diubah. Okay, InsyaAllah dia akan diubah apabila sistem kewangan Islam ni dimajukan mungkin, tetapi kena ada komitmen daripada negara lah kan. Tapi macam negara kita menggunakan dua sistem, iaitu kita menggunakan konvensional dan kita menggunakan sistem ekonomi Islam. Bini cari. Tak adalah, itu anak saya dengan anak saya macam tersadar, terbatuk. Okay? So dia bergantung kepada komitmen kerajaan guys. Sebab pada saya kan guys kalau diberi pilihan lah, kalau tanya saya diberi pilihan, saya akan choose Islamic economics guys. Tapi dalam keadaan sekarang ni, memang kita kena mengakui bahawa sistem konvensional interest rate still masih kuat dalam ekonomi kita. Itu kita suka ke kita tak suka, kita kena accept benda tu dan kita kena adapt. Jadi kita kena faham macam mana dia berfungsi.
Itu pun satu ilmu juga guys macam mana dia berfungsi. Sebab kita suka ke, kita tak suka ke, benda tu kita kena hadap. Sebab saya adalah seorang yang praktikal. Nanti kalau kata bila sistem ekonomi Islam berkembang dan dapat hapuskan riba, dan kita cerita pasal ekonomi Islam pula. Tapi kalau tanya saya, memang saya akui lah, interest rate adalah riba. No question. No question. It's not an issue pun. Sistem interest rate memang riba. Tapi itulah yang kita buat sekarang ni. Jadi bila kita buat sekarang pasal benda tu, kita kena adapt dan faham benda tu lah. Sebelum end live akan tetapi saya tak boleh bising-bising guys. Anak saya ada. Nanti anak saya sadar. Bang, buku tu nanti nak autograph? Boleh. InsyaAllah boleh. Guys, kalau kata you all nak saya autograph, boleh lah letak satu satu message kat situ ataupun PM saya ke. Nanti saya akan autograph. Tak ada masalah guys Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada siapa yang membeli buku saya tu. InsyaAllah sih guys, saya akan buat saya sekarang ni tengah menulis satu buku ekonomi guys Saya tengah menulis satu buku ekonomi yang mana saya akan sentuh perkara-perkara yang mungkin korang tak pernah, yang akan membuka minda korang lah pasal ekonomi ni. Dalam buku saya tu akan datang lah. Tapi sekarang ni saya masih menulis dan siapkan buku tu. Dan tujuan saya tulis buku tu satu je guys, ialah untuk educate korang. Untuk educate korang pasal macam mana sistem ekonomi ni berfungsi. Okay? Tak adalah korang marah. Kenapa OPR ni naik? Kenapa interest rate ni naik? Sebab apa? Bila korang ada knowledge, korang tak marah-marah. Contohnya kan, korang ada tiba-tiba korang bawa kereta ni jalan roadblock. Korang marah. Korang tak tahu apa yang berlaku dekat depan tu kan. Korang mesti marah. Maki hamun semua dalam kereta kan. Tapi macam mana kalau korang ada knowledge? Korang tahu apa yang berlaku dekat depan tu. Korang marah ni sebab korang tak ada knowledge. Tapi kalau korang ada knowledge, apa yang berlaku dekat depan tu, mungkin berlaku accident. Contohnya accident, ada anak kecil, bomba sedang selamatkan anak tu kan. Jadi lama sikit. Kalau korang tahu benda tu, korang ada knowledge pasal benda tu, korang marah tak? Korang tak marah. Kan? Korang tak marah, korang relax, steady je kan. Sebab apa? Korang ada knowledge. Orang yang marah-marah ni, dia biasa tak ada knowledge. Kan? Kalau kita ada knowledge, kita steady je. Okay? Kita steady je sebab kita tahu benda tu kenapa dia berlaku. Dan yang penting sekali, kita boleh adjust diri kita. Kita tahu kenapa benda tu berlaku, kita kena adjust diri kita lah. Kita kena sesuaikan diri kita. Orang cakap tu kan, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang singa menyinga kan. Jadi kita kena ada knowledge guys. Tujuan saya ialah untuk saya bagi korang knowledge tentang apa yang berlaku sekarang ni. Macam mana kita nak faham macam mana ekonomi dia berfungsi. Lagi satu guys pengetahuan kewangan tentang keadaan ekonomi semasa ni pun sangat penting guys. Contohnya macam pelaburan, korang boleh tahu kan. Itu tujuan-tujuan saya buat saya punya TikTok ni lah. Okay. Bang, kalau ringgit tak disandar pada apa-apa, macam mana Malaysia kata ada rizab berbilion simpan mana tu? Rizab ni rizab apa? Adakah rizab emas ke ataupun rizab duit ke macam mana? Rizab ni guys, dia ada beberapa kategori guys. Korang boleh tengok bank negara punya balance sheet Korang boleh tengok bank negara punya balance sheet. Diorang pegang aset ni jenis yang macam mana? Okay? Kalau korang tengok diorang punya balance sheet, diorang akan simpan gold. Diorang simpan foreign currency. Adalah beberapa lagi aset yang diorang simpan. Tapi sebenarnya gold dekat negara kita yang disimpan oleh bank negara sebenarnya tak banyak guys. Dalam 38 tan sahaja. Dan saya tak tahu diorang disimpan dekat mana. Jangan tanya saya. Kalau aku tahu, nanti dah kes lain pula. Mungkin dia simpan bawah tanah ke. Okay, tak tahu. Kat mana dia simpan 38 trilion ni, 38 tan ni kita tak tahu kat mana guys Tapi yang kita tahu, emas tu adalah emas fizikal yang disimpan dekat negara kita. Tapi tak tahulah dekat negara kita ke dekat luar ke, tapi dia simpan sebanyak 38 tan. Okay? Itu adalah rizab. Tapi memang dia tak boleh sandarkan kepada emas sebab kalau dia nak sandarkan ringgit ni kepada emas, emas tu kena tinggi guys. Dengan 38 tan tidak cukup untuk menyokong kita punya ringgit. Okay?
Kau kena faham tu. Jadi untuk kita sandarkan duit kita kepada emas, kita kena ada reserve emas yang besar dulu. Kan? Kalau kita tak ada reserve emas yang tinggi, macam mana kita nak sandarkan duit kita pada gold? Tak boleh. Kalau GDP lebih 65%, apa akan berlaku dalam ekonomi Malaysia? Contoh sampai GDP ni macam mana? Tak faham. Adakah hutang kepada GDP ke macam mana? Itu mungkin hutang kepada GDP kot. Sebab hutang kita kepada GDP ni adalah sekarang ni, saya tak tahu, mungkin 65%. Dia hutang kita kepada GDP ni adalah 65 hingga 65%. GDP growth 65% tak mungkin. Mana kita pernah ada GDP growth 65%? Saya rasa itu adalah hutang. Mungkin maksud dia hutang kot. Okay. Mungkin hutang kot tu. Kalau kata hutang kita daripada nisbah GDP ni, dia ada dua guys. Dia antara 60% sehingga 65%. Okay. 60% sehingga 65%. Dia akan bergerak dekat situ je guys. Maksimum dia akan pergi 65% hutang kepada GDP. Daripada GDP kita. Dan ini kita panggil sebagai statutory debt. Statutory debt. Macam itulah lebih kurang. Statutory debt level. Macam itulah lebih kurang. Jadi kita tak boleh lebih kepada 65%. Sebab itu sajalah yang kita mampu. Kalau kata hutang kita naik lebih tinggi daripada 65%, mungkin ada resiko kita tak boleh nak bayar ke, macam tu lah. US dollar disandarkan dengan emas ke? Sebab US reserve emas paling banyak? Tidak. US dollar tidak disandarkan kepada emas. Walaupun Amerika Syarikat pemegang reserve emas yang tertinggi dekat dunia. Diorang tak sandarkan pada emas. Sebabnya mungkin diorang dah cuba 2 kali try sandarkan duit diorang kepada emas tapi tak berkesan. Okay? Mungkin lah. Ataupun mungkin emas tu sebagai diorang punya persediaan just in case sekiranya US dollar crash ke, jatuh ke apa ke, jadi diorang still ada pegang aset untuk backing. Macam tu lah guys. Contohnya korang kan. Korang ada cash satu hal, tapi korang pun kena ada backing juga dengan investment korang. Iaitu korang peganglah emas ke apa kan. Itu sebagai investment lah. Bagaimana negara yang boleh handle hutang negara sampai 200%? Okey, ni soalan yang baik. Okey, kalau korang nak tahu Singapore punya, dia punya hutang adalah sampai 200 sampai 100 lebih. Tapi Singapore dia tak macam Malaysia guys. Sebab struktur hutang daripada satu negara ke satu negara ni dia tak sama. Okey. Betul, Singapore punya hutang ni memang dah ada sangat tinggi guys, sampai beratus-ratus %. Tapi kenapa dia orang survive? Sebab dia orang buat hutang tu bukan macam dia orang buat hutang macam mana Malaysia buat hutang. Okey. Malaysia kita berhutang, kita dengar baik-baik guys Malaysia kita berhutang sebab kita nak belanja. Kau faham tak? Bila belanja duit tu habis. Okey? Ini korang kena faham konsep ni Sebab tu ada negara yang hutang sampai 100 lebih % macam Singapore. Kenapa Singapore boleh hutang macam tu guys? Dan diorang relax je. Diorang tak ada masalah pun. Okey, ni sebabnya Malaysia kita berhutang sebab kita gunakan duit tu untuk berbelanja. Bila kita berbelanja, lepas belanja, duit tu habis. Okey. Singapore dia berhutang sebab dia nak generate asset. Dia nak beli asset. Asset tu pula value dia lebih tinggi daripada total hutang yang dia ada. Walaupun dia hutang beratus-ratus %, tapi value of the asset yang dia ada sekarang ni melebihi total debt dia. Jadi sebenarnya dia surplus. Okey. Korang boleh tengok lah, korang boleh baca juga dekat Google. Kenapa Singapore dia boleh hutang sampai macam tu? Sebab dia berhutang ni sebab dia nak beli aset guys. Dia orang ada aset, yang aset dia orang ni lebih tinggi nilai dia daripada hutang total yang dia ada. Contohnya lah kan, kalau kita ada hutang 1 trilion, total aset yang kita ada value dia sebanyak 3 trilion, korang perlu risau apa? Betul tak? Masalahnya ialah
Bila korang punya hutang tu banyak, aset korang tak ada. Korang hutang lah banyak mana pun. Tapi aset korang tetap besar, tak ada masalah. Okay? Masalahnya bila liability korang tinggi. Dekat Malaysia macam tu lah. Tapi kat Singapura tak. Singapura dia pinjam duit untuk dia dapat dia beli aset. Kemudian total aset tu lebih tinggi daripada value hutang dia. So dia tak kisah, dia relax ke. Korang pernah dengar ke Singapura ada masalah? Tak ada kan. Walaupun korang tengok dia punya hutang tu banyak. Sangat besar guys. Tapi dia orang tak ada masalah pun. Macam IMDb. Kemampuan untuk bayar hutang tu yang penting. Ya betul. Korang hutang lah banyak mana. Dia punya moral of the story ni. Korang hutang lah banyak mana pun. Tapi korang boleh bayar tak ada masalah. Okay. Terutamanya kalau aset korang besar lah kan. Tak ada masalah lah. Okay. Okay guys, saya terpaksa end live guys. Nanti insyaAllah besok kalau saya ada masa lagi saya akan live dan saya akan soal jawab dengan korang lah. Okay. Tapi saya nak ucapkan terima kasih guys kepada korang yang membeli buku saya tu, yang support saya. Okay. Dan kalau korang yang ada size saya L dengan XL ni, bolehlah juga support baju saya lah dekat situ. Okay. Itu adalah baju akan tetapi ni. Korang bolehlah support juga baju tu. Okay. Kalau korang berminat lah. Kalau tak berminat tak apa, tak ada masalah. Cuma malam ni saya tak boleh jerit akan tetapi dah malam ni. Nanti anak saya sadar pula. Okay guys, terima kasih. Terima kasih. Lagi kena trade telinga. Okay, terima kasih guys. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Kita akan berbual lagi. Okay, pada masa akan datang atau besok ke insyaAllah. Jika tidak ada apa-apa halangan. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.